Hadirin dan hadirat sekalian, kini kita ke slot yang terakhir iaitu slot keempat, bahagian protokol yang akan disampaikan oleh Lieutenant Colonel KRS Aminuddin bin Awang Kecil. Beliau berkhidmat di SMK Sri Mahkota Kuantan dan beliau telah terlibat secara aktif dalam KRS selama 23 tahun sejak 1998 dan kini beliau memegang jawatan sebagai panel KRS Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator. Yang berbahagia Tuan Muhammad Asli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Pahang, merangkap Pengarah KRS Pahang. Yang saya muliakan Barisan Timbalan Pengarah Pendidikan Pahang, Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua Penolong Pengarah, Barisan Penolong Pengarah, serta tuan-puan yang hadir pada siri latihan ini. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada tuan dan puan kerana sedia mengikuti program yang dirancang khas untuk pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang ini. Diharapkan tuan-puan dapat mengikuti perkongsian ini dengan santai dan tidak membebankan. Terus kepada tajuk saya iaitu protokol. Bercakap berkenaan protokol, sudah pastinya saya bukanlah orang yang layak memberi kata buat tuan-tuan dan puan. Semua pegawai di jabatan adalah terlatih dalam bidang protokol dan perusahaan majlis resmi di peringkat perkhidmatan awam. Jadi saya tidak akan membicarakan tentang itu. Apa yang saya akan kongsikan buat tuan-puan adalah sedikit ilmu dan pengetahuan tentang beberapa perkara yang tuan-puan akan gunakan semasa menghadiri majlis berkaitan dengan pasukan pakaian seragam dan sedikit cara bagaimana menggayakan diri bila kita berpakaian seragam. Tuan-puan yang saya muliakan, kita tahu setiap pasukan mempunyai tata cara dan adatnya, baik dari segi berpakaian, pembawaan diri dan gaya. Tuan-puan terdahulu telah didedahkan dengan tajuk pakaian. Apa yang saya akan terangkan ialah duduk letak setiap apa yang kita pakai. Ianya istilah rapi dan duduk di tempat yang betul. Semua orang wajib meletakkan setiap item yang ada di tempat yang betul dengan cara pemasangan yang betul. Kita tidak mahu dimalukan dalam majlis-majlis yang kita hadiri dengan kegagalan kita meneliti setiap apa yang kita pakai dengan betul. Di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, penolong-penolong pengarah di sektor pembangunan murid harusnya arif dan boleh dijadikan rujukan kepada pegawai-pegawai atasan. InsyaAllah, saya akan memberi latihan khusus kepada mereka agar mereka sendiri lebih mahir. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, beberapa perkara yang kita sendiri tidak seronok. Perasmi datang pakai seluar yang tidak sama dengan baju. Semua orang pakai seluar hijau, dia datang pakai seluar hitam, gelap. Tanda nama dan pingat salah letak. Kemudian layar terkeluar. Jadi item-item ini perlu berada betul-betul di tempatnya dalam keadaan yang rapi. Bukan saya mengatakan yang tuan-tuan tidak tahu, tetapi ada masanya kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlupa dan kita dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi banyak perkara yang kita terlepas. Sebab itu, di setiap majlis yang melibatkan pakaian seragam, seharusnya ada seorang pegawai yang bertindak menjadi penyemak ataupun peneliti kepada pakaian, terutama tetamu kehormat. Perlu disemak sebelum perasmi naik ke pentas untuk tabik hormat. Bila dah naik ke pentas, dah tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan,
saya akan bagikan kepada beberapa bahagian tentang apa yang saya akan sampaikan. Yang pertamanya, cara hormat dan cara kita menerima hormat. Asasnya, hormat tu yang muda kepada yang tua, yang pangkat rendah kepada yang pangkat lebih tinggi, yang berjalan kepada yang duduk. Tapi apa yang penting, bila kita beruniform, kita wajib membalas hormat. Dah biasa dengan mengangkat tangan, letak di dada sebagai tanda hormat. Kaedah yang sama kita amalkan, cuma kita alihkan pergerakan tangan di dada kepada pergerakan tabik seperti ini. Nampak mudah, tetapi agak sukar untuk kita melakukannya kerana ianya bukan amalan kita, bukan amalan seharian kita. Walau bagaimanapun, kepada ketidakbiasaan letak tangan di dada, akhirnya kita biasa. Alah, bisa tegal biasa kata orang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada gambar di sebelah. Jari jemari kita hendaklah lurus dan lurusnya ke siku kita. Sedikit tip, letak jari kita, kalau bagi yang berkacamata, letak di atas kacamata. Yang tak pakai kacamata, letak je di kening. Dengan keadaan belakang tangan miring ke hadapan. Jangan nampak tapak tangan. Jangan nampak tapak tangan. Macam tu je. Dan jatuh. Bagi pegawai, tak perlu kita seperti mana dalam kawan. Perlu dengan keadaan yang tegak, tapak tangan dapat tumit dan sebagainya. Tangan keras, jatuh laju. Pegawai lebih santai. Naik lembut, hormat, jatuh lembut. Seterusnya, bila kita perlu mengangkat tabik hormat? Ialah ketika bila kita bertemu dengan pegawai yang lebih tinggi daripada kita. Bila contohnya pengarah lagu, kita angkat tangan. Jatuh, Assalamualaikum tuan. Mudah. Itu je. Kita jangan tergesa-gesa dengan angkat, dengan cakap dan sekali. Satu persatu. Kita buat satu persatu dengan tenang. Sama ada kita tengah berjalan, di mana dia gambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua pegawai berselisih, tak perlu berhenti, masing-masing angkat tabik. Bagi salam dan terus berlalu. Kalau perlu berhenti, tak payah hantar kaki. Tak payah hantar kaki, datang je. Assalamualaikum tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu berhenti dan tak perlu hantar kaki. Kecuali ketika kita berjumpa, menghadap dalam tugasan yang rasmi. Pegawai datang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke tapak perkemahan daerah Kuantan. Mohon kebenaran tugas lain tuan. Baik, teruskan. Kamu buat aktiviti apa? Aktiviti ikatan. Daripada sekolah mana ni? Stasiun Kepirangin. Baik. Besar. Nama apa? Tingkatan 3. 2. Okey, teruskan. Bagus. Saya dapat sebelah dulu. Terima kasih tuan. Senang. Baik, silakan. Bab yang ketiga ialah bila mana kita sebagai penasihat. Perlu tuan-tuan tahu apa yang akan berlaku di majlis. Perlu berada di spot tabik hormat untuk menerima tabik hormat. Perlu bagi masa untuk balas tabik hormat. Kemudian kita perlu juga tahu adakah kita perlu buat pemeriksaan baris. Barisan mana yang kita nak buat, barisan depan, barisan tengah, barisan belakang, ataupun buat barisan hadapan sahaja. Dan semasa barisan baris kita perlu berjalan perlahan, bukan perlahan jalan, tetapi berjalan perlahan. Yang berjalan perlahan, yang perlahan jalan adalah pengiring kita. Ada beza berjalan perlahan dengan perlahan jalan. Biasanya ketika pemeriksaan baris,
kita diiringi oleh lagu slow march. Jadi kita kena sesuaikan pergerakan kita dengan lagu tersebut. Seterusnya adalah tongkat. Tongkat merupakan satu kebanggaan bagi setiap pegawai. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan bagi pegawai perempuan. Pegawai wanita tak ada pakai tongkat. Ini untuk pegawai lelaki. Okey. Tongkat perlu dibawa oleh pegawai lelaki. Sangat digalakkan pegawai kanan ke atas membawa tongkat, terutama ketika merasmikan program yang berkaitan dengan KRS. Okay. Tongkat hendaklah dipegang dengan betul ketika berjalan seperti ini. Ya. 3 jari di hadapan dan 2 jari di belakang. Dan ketika membawa tongkat, tongkat hendaklah sentiasa diparaskan dengan bumi. Tangan dia bergerak tapi tongkat masih lagi. Baik. Itu antara cara membawa tongkat. Puncungnya mesti ke depan. Okay. Apabila tuan-tuan dan puan naik ke pentas tabik hormat, apa yang perlu dilakukan adalah naik ke pentas, berdiri, terus kepit tongkat dan tunggu kadet-kadet di depan kita memberi tabik hormat. Bila kadet bagi tabik hormat, hormat ke depan hormat, kita pun balas. Tunggu sebentar sehingga kadet habis dan kita turunkan dan terus kita ambil tongkat. Okay. Tongkat ingat ujungnya ke depan. Tetapi waktu kita kepit, hulunya ke depan. Jangan salah bawa tongkat. Ada masanya sebelum kita biasa, kadang-kadang kita panik. Bila kita bawa, tiba-tiba ada kadet bagi hormat. Assalamualaikum tuan, kita pun balas. Kita nak hormat. Dan nanti kita perlu jatuh. Okay. Saya pun sudah letak tongkat. Saya kira habis letak tongkat, saya letak hormat. Perkara berikutnya adalah adab ketika masuk ke Dewan Makan. Okay. Ketika sampai ke pintu di Dewan Makan, melangkah pintu Dewan Makan, perkara yang pertama kita perlu buat adalah membuka tudung kepala. Maksud saya tudung kepala adalah P-cap ataupun beret. Dan letak di meja yang disediakan. Okey, kita bawa dua benda. Tongkat, kita letak tongkat dulu. Kemudian kita buka P-cap, letak P-cap. Okey. Kemudian kita berjalan menuju ke meja. Seandainya tuan-tuan sebagai VIP, sebagai perasmi lupa nak cabut, dah jalan separuh dah. Itulah pentingnya seorang pengiring yang sentiasa peka. Dia akan biarkan tuan-tuan duduk dahulu dan dia akan datang kemudian minta tuan topi, tuan beri, dan ketika itu dia ambil, dia letak beri. So tak payah panik, nanti pengiring itu saya akan latih khusus untuk tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya adalah tamat majlis. Kebiasaannya kita menghantar tamu VIP atau rasmi hingga ke kereta. Menjadi amalan pasukan beruniform, pasukan berpakaian seragam, apabila menghantar tamu utama ataupun label pengarah timbalan ke kereta, lepas mereka naik, tutup pintu dan kereta mula bergerak, kita akan biasakan diri kita dengan memberi hormat. Dan kereta bergerak, dah bergerak kereta, kita jatuh. Tak ada salah ke, tak ada apa ke, itu je. Kebiasaan dalam pegawai-pegawai yang berpakaian seragam. Memberi hormat terakhir kepada tamu kita yang pulang. Baik. Sedikit masuk tentang hal-hal lain, iaitu memberi tabik hormat ketika lagu Negaraku dimainkan. Kalau kita perhatikan dalam majlis-majlis seperti sambutan kemerdekaan,
Bila Sultan dengan uniform lengkapnya berpakaian tentera, bila lagu dimainkan lagu negaraku, terus mengangkat tabik dan semua tetamu di atas pentas yang mengenakan pakaian seragam turut sama akad memberi tabik hormat. Di peringkat kebangsaan, Jabatan Kuasa KRS Kebangsaan telah memutuskan bagi Majlis Rasmi KRS tidak perlu mengangkat tangan memberi hormat ketika lagu negaraku dimainkan. Tetapi jika tuan-puan menghadiri majlis yang dibuat oleh pasukan beruniform yang lain, kita perlu meraihkan apa yang telah mereka tetapkan. Kalau mereka tetapkan semua orang kena hormat ketika lagu negaraku dimainkan, maka kita wajib meraihkan mereka. Jangan pula kita kata tak ada aku KRS, aku tak nak buat. Nanti kita nampak janggal daripada orang lain dan orang kata kita kurang beradab. Itu. Perkara berikutnya adalah harapan saya. Kiranya tuan-puan bukan ahli pasukan beruniform yang lain. Diminta datang untuk meresmikan CEPAM di sebuah sekolah, di sebuah program. Tuan-tuan tak ada pakaian seragam CEPAM. Berbanggalah dengan KRS. Kita pakai baju KRS yang diwujudkan bagi guru-guru dan Kementerian Pendidikan. Dekat itu, perkongsian saya, sekiranya ada soalan, saya buka kepada soalan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, kalau ada program-program atau majlis berkaitan dengan pasukan pakaian seragam, tuan-tuan boleh panggil saya untuk memberi panduan tentang adat dan istiadat. Terima kasih. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.